you being insensitive. Isu tu melibatkan ahli agama. Semua orang patut tahu apa realiti sebenar. Saya nak berpesan kepada stesen TV lah sekarang. Kita nak kena jadi macam negara luar. Makin tua makin tinggi bayaran dia. Kenapa mula di Singapura tak yakin dengan peminat di Malaysia ke? Ni Lana batal nikah. Hari tu kata dah nikah senyap-senyap. Majlis dah nak dekat dah. Kenapa batal? Tak kisahlah, apa-apa pun kita doakan yang terbaik je lah untuk diorang. So korang kembali lagi kita dalam rancangan. Oi! Seminggu ni tak ada Rafiz, tak ada siapa lagi. Korang tunggu lah, tengok sampai habis. Check it out. Selamat datang Sofia. Lagu Nah ini seakan sindiran. Sofia ada tujukan lagu ni pada mana-mana pihak ke? Specifically tak ada, tapi kalau ada yang terasa, maksudnya awak termakan cili itulah. Jadi dalam muzik video ni kita nampak Sofia tampilkan watak ustaz-ustaz lelaki berjubah. Saya rasa tidak salah untuk saya pamerkan. Benda tu adalah benda yang real berlaku dekat dalam harian kita. Sofia tak rasa ke you being a bit insensitive? Isu tu melibatkan ahli agama. Tidak, saya rasa semua orang patut tahu apa realiti sebenar dan itu adalah realiti sebenar yang saya pamerkan. Nak terima atau tak nak terima itu terpulang pada individu lah. Adakah decision you untuk tampilkan watak-watak sebegitu sebab you nak ride the flow? Saya tidak rasa benda tu nak right flow, tapi itu salah satu contoh yang saya nampak terlalu besar dalam social media yang memberikan saya inspirasi untuk menulis lagu Nah. Industri dah lama tak nampak abang dalam TV. Kemana abang menghilang? Tak ada job ke? Oh, job tak ada Saya banyak job lain lah. Benda tu selalu juga orang tanya di media sosial, dah tak ada job ke? No. Saya ada bisnes saya tengah run. Saya rasa kalau saya hanya run bisnes lepas tu saya tak fokus, saya rasa bisnes tu takkan bergerak sekarang. Bisnes aksesori motosikal saya banyak saja offer-offer yang diberikan. Cuma saya nak berpesan kepada sekarang, kita nak kena jadi macam negara luar. Makin tua makin tinggi bayaran dia. Saya bukan mengatakan diri saya, maksudnya orang-orang lama pun, pelakon-pelakon veteran, keluar saja muka dia, harga dia paling tidak takkan turun daripada half apa yang dia dapat. Kalau kita tengok berita-berita sekarang pun, pelakon veteran di offer 300. Yes, mungkin orang akan cakap, oi aku nak cari 300 satu hari pun payah. Yes, 300 satu hari korang boleh dapat dalam masa sebulan. Tapi macam pelakon-pelakon ni, ada job ada lah, tak ada lah. So kalau pelakon-pelakon lama dapat satu job 300 bayarnya. Lepas tu bulan depan akan datang dapat lagi tak? Tak dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Dengan apa pengalaman yang dia ada, sepatutnya dia lebih tinggi bayarannya daripada apa yang budak-budak baru sekarang dapat. Saya tak kata diri saya cakap apa yang orang-orang lama mengadu. Takkanlah diberikan bayaran sebegitu kan. Itu yang kita jumpa pelakon-pelakon lama duduk dekat rumah-rumah yang lama, masih bersewa lagi. Sebab demand tu ada tapi bayaran dia tak kena. Kalau macam contoh abang dalam bidang komedi, sekarang semua nak jadi pelawak, pelawak baru keluar. Ada yang daripada influencers. Pada pendapat abang, adakah abang rasa benda tu menjadi punca? Kalau ada benda baru yang datang, kita masuk ke dalam tempat dia bersama dengan dia. Kalau TikTok relevan, kita masuk ke dalam TikTok. Kita kena masuk ke dalam dia orang. Bukan kita hanya mendabik dada, oh aku lagi tahu dalam industri, aku lagi lama. Tak perlu macam tu. Pendekatan saya untuk budak-budak baru ni, kalau nak beri nasihat kepada mereka, mungkin dia tengah naik, tapi sejauh mana kau boleh bertahan? Naik dalam industri memang sangat mudah, tapi kau boleh maintain ke tidak? Untuk yang merindui nak tengok abang Aceh dekat TV, apa pula perkembangan terbaru abang yang boleh kongsikan? Saya ada ada 2 filem so on, dan juga yang terbaru yang paling saya rasa sarankan kepada korang perlu tengok adalah Mak Tudung Begin. Dan saya ada saja program-program yang dekat TV. Pin-Pin Siapa Tu. Itu program memang menarik saya buat dan kena dengan forte saya. Korang kena tengok. Buka majlis cari Suka TV, saksikan saya di Pin-Pin Siapa Tu. Konsert kali ni, adakah korang akan menampilkan sesuatu yang baru ataupun ikut cara korang yang lama dengan lagu-lagu yang gaya lama? Kita tambahkan lagi flavor dia. Kita feature kawan-kawan kita lah, macam Lah Ahmad, Distorted, DJ Uno, Zeppo Youngsters. DJ Uno daripada Singapura lagi kita dah feature dia. Ni kita tambah lagi lah, and kita rombak sikit susunan lagu. Ada yang kita take out dan ada kita tambah, dan 2 lagu baru. Konsep yang sama macam dulu lah. Konsert ini bermula di Singapura. Kenapa mula di Singapura?
tak yakin dengan peminat di Malaysia ke? Kan kita tak yakin yang kita dapat pergi Singapura kalau kita dah start kat Malaysia. Sebab Malaysia banyak tempat Sebab Singapura kita memang satu kali tu je lah. Malaysia memang banyak lagi tempat kita nak pergi kan. Jadi perancangannya untuk Rough Era Moment in Time Tour ni memang akan buat satu Malaysia lah, and then kemungkinan Nusantara pun. InsyaAllah. Kalau dapat pergi luar lagi, kita pergi keluar lagi. Seperti sedia maklum, Rafish ni sebenarnya ada 5 ahli kumpulan. Boleh saya tahu di mana yang seorang lagi tu? Sin tengah direct series at the moment, so hari ni dia tak dapat bersama. Tapi di konsert dia takkan ada lah. Jadi adakah korang akan buat next concert dalam masa terdekat ataupun korang akan mengambil masa yang lama juga kalau sebelum ni sebabkan PKP? Mungkin kali ni korang nak buat perancangan yang lebih gempak lagi. Korang jangkakan berapa lama baru untuk next concert? Konsert yang ada ni pun adalah satu rezeki Allah yang sangat kami hargai lah. Kalau ikutkan usia kami ni kan, kita pun tak tahu bila lagi kita boleh buat berapa album lagi kita boleh produce kan. As time goes by, kita buat yang kita boleh lah kan. Nak cakap kita akan ada lagi 10 tahun, kita tak tahu. Masa sekarang ni Alhamdulillah kita dah ada venue, kita dah avenue untuk memberikan performance kepada audience kita. Tapi lepas ni kalau ada rezeki ada. Dari kecil lagi dah masuk macam-macam pertandingan. Orang kata tuah tu tak menyebelahi you, sampai sekarang lagi tak famous, tak naik-naik lagi. Terletak kepada takdir dan rezeki masing-masing. Kalau belum ditakdirkan untuk saya lagi, jadi kita nak buat apa kan? Yang penting jangan berhenti mencuba, itu paling penting. Tapi apa cubaan you dalam menjual diri you sendiri? Macam-macam lah, saya pernah kena tipu, dijanjikan macam-macam oleh label sebelum-sebelum ni. Itu semua asam garam dalam menjadi anak seni. Semua kita kena telan lah. Boleh ceritakan sedikit apa yang ditipu? Apa yang mudah sangat awak ni ditipu? Sebelum ni saya pernah berjumpa macam-macam orang. Okay, janji, okay, kita nak buat ni, kita dah cari bajet dah semua. End up tak ada. Baik, setakat ni adakah you dah di-approach oleh mana-mana agensi ataupun macam big stage dah approach ke? Rasanya belum ada lagi, tapi insyaAllah one day. Dah berapa lama you dalam industri? Dalam 1 tahun. So kenapa you memilih untuk bawa lagu dalam bahasa Melayu? Want to try something new, and then it's like challenging. I love challenging stuff. Are you trying to be the next Elizabeth Tan? I can try to be better than her maybe. I'll just do my best, and then I'll be myself lah, you know, funny, and then everybody will know my name. You're trying to be better than Elizabeth Tan. Adakah you maksudkan yang Elizabeth Tan tu tak cukup bagus? I think there's no limit lah. We can always like improve, and then we can always push ourselves to do better. Maybe in not just singing, maybe like dancing and yeah, everything. Now she's like trying acting, right? Maybe I should try acting in future as well. Pada pendapat you sendiri, macam mana penerimaan masyarakat terhadap you membawakan lagu dalam bahasa Melayu? I think so far so good. Everybody is very supportive. I think it's also something quite special because yeah, not a lot of Chinese can sing Malay song, I think. So I think it's also very like fresh. It's like a fresh start for me. Sekarang kita bersama dengan Intan Madrigal dan juga Nas Ayub. Korang ni consider baru lagi dalam industri. Before this masuk I Can See Your Voice, tapi sekarang masuk Suka Tune. Korang rasa ada peminat ke nak undi? InsyaAllah. Sebab jarang BBNU sekarang nak bawa lagu-lagu tradisional macam genre yang kami bawa sekarang lah. Kalau tengok views YouTube, korang punya followers di social media, boleh katakan hampir macam tak ada. Jadi sejauh mana korang rasa korang boleh pergi dalam industri ni dengan engagement yang macam tu je? Kita akan buat marketing selepas ini yang lagi boleh memperkenalkan lagu tradisional sekarang. Yalah, hari ini datang Suka Tune membawakan lagu arah baru. Apa yang barunya? Tengok MV macam tak tentu arah je. Kata rock tapi pakai baju kimono. Apa yang korang cuba sampaikan sebenarnya? Tu nampak tak arah baru kan? Sebab tak nampak tak tentu arah tu. Itulah arah baru. Itulah tak pernah nampak kan, nampak tentu arahan. Itulah. Saya tanya, awak ni kumpulan apa sebenarnya? Sebab rasa macam dah banyak kali dah nampak. Rasa dengan scan pun hari tu ada datang. Awak ni lalang ke sebenarnya? Betul dia sebenarnya kena colik lah kan. Bosnya patutnya bos yang main, dia tak dapat datang. Dia panggil kitanya kat sini. Kitanya daripada kecil kena pergi. Jadi kurang lah. Ada lagi band-band lain cuma macam tak apply lagi kat sini. Kenapa nama tu Insiden Ruang Lega? Apa yang berlaku dekat Ruang Lega tu sehingga menjadi nama kumpulan dia? Kita sebenarnya berada di studio. Itu adalah sebuah ruang legar bagi kami lah. Jadi di situ terjadinya pelbagai jenis insiden yang menyatukan kami sebagai sebuah band. Insiden Ruang Lega. Apanya uniknya korang berbanding dengan artis-artis baru yang lain yang sekarang orang kata baru mengorak langkah dalam industri ni? Sebab sekarang ramai. Bezanya kita orang tak dah tuju. Jawab cakap dia. Korang dah tengok kan jawapan diorang macam mana? Dia yang sampai nak bergaduh-gaduh. Kau nak jawab soalan ke tak nak? Tanya betul-betul tu, jawab je lah. So korang yang dah tengok tu, korang dah like belum? Minggu lepas meletup-letup. Minggu ni kasih letup jugalah. Like, comment, share. Takkan tu aku pun nak ajar. So apa-apa pun kita tengok minggu depan ada apa. Let's go.